أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alil kiram wa ashabil izam. ثم إلى أستاذنا وإلى أحبابنا وإلى مشايخنا وإلى مربينا وإلى إسنادنا وعن أهل سلسلتنا خصوصا مؤلف وشارح ومحقق هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نبرأ حولنا وقوتنا ونستعين إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama menzahirkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan taufik dan inayahnya kita dapat bersama pada malam ini dan menyambung kuliah kita, pengajian kita insya-Allah dalam perbincangan dan perbahasan dan perkongsian berkaitan tentang suratul Waqiah. Dan alhamdulillah tak silap saya kita sampai kepada bab yang kelima daripada ayat 41 hingga 56. Dalam muka surat 9 pada kitab tuan-tuan perempuan tu bermula daripada ayat wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Dah lama kita cuti kan? Betul, ni saya rasa ni dia punya mula kita tangguhkan, kita tangguh dengan perbincangan tentang tasraf saya surah Inna a'tainakal kautsar. Lepas itu kita cuti, alhamdulillah kita mula semula dan hari ini kita masuk kepada bab yang kelima. Bab dalam ni kitab ni tak adalah saya rujuk kepada rujukan dan syarah. Bab yang kelima daripada ayat 41 iaitu bermula daripada wa ashabus shimal ma ashabus shimal sampai ayat auzubillahi minasyaitonir rajim hadza nuzuluhum yaumaddin. Sampai situ. Daripada ayat 41 hingga 56
di dalam tajuk berbagai jenis azab yang disediakan oleh Allah untuk golongan kiri di dalam neraka. Itu cerita pasal neraka. Kita dah santai dan kita terbuai cerita mimpi bidadari. Sebelum ni cerita makan buah-buahan, nikmat makan apa, Tuan Haji? Makan burung bersama dengan isteri-isteri, bersama dengan buah-buahan. Alhamdulillah, semangat kita nak beramal ibadah. Kan? Kali ini kita cerita pasal neraka, mudah-mudahan sebagai sebab untuk kita takut kepada Allah Ta'ala. Jadi, kalau kita buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia ada cerita mukaddimah sebelum kita ini rasa takut kepada Allah. Antara seingat saya ada dua. Pertama, kita cerita pasal akhirat. Cerita pasal neraka. Cerita pasal azab. Cerita pasal keadaan di padang mahsyar. Macam mana keperitannya, macam mana huru-haranya, dengan tujuan bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi dengan tujuan untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama. Yang kedua, kita cerita berkenaan tentang kisah-kisah salafus salih, para ulama salih ini terdahulu, bagaimanakah takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seingat saya ada dua. Mungkin ada tambahan-tambahan tu mungkin kalau pertemuan yang akan datang kita akan berkongsi lagi. Jadi kita hari ini cerita di antara sebab kita takut kepada Allah, nak datangkan perasaan takut dengan kita mendengar kisah-kisah akhirat, kisah neraka, betapa pahit kita lalui titan siratal mustaqim dan sebagainya. Jadi pada malam ini tajuk kita pasal neraka. Cerita pasal golongan kiri. Dalam bahasa Arab kata golongan kiri itu adalah ashabus shimal. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Waqi'ah ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa tu makna dan ashab ni makna golongan, iaitu orang-orang golongan ashimal, kiri, ataupun terjemahan kitab pihak kiri. Lepas tu ma, siapa dia? Ashab, orang-orang golongan ashimal, pihak kiri itu. Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala cerita dulu siapa golongan kiri ni. Lepas tu datang satu soalan, siapa dia golongan kiri ni? Allah Ta'ala maha mengetahui. Kenapa soal pula? Sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui supaya kita diminta berikan perhatian. Makna apa yang terkandung? Kau katakan ashabus shimal, golongan kiri. Lepas tu ma, siapa dia? Siapa dia golongan kiri ni? Apakah tujuannya? Dalam bahasa Arab kata dengan makna ta'ajub. Dia kata apa sebenarnya yang berlaku ke golongan kiri ni? Maka sahaula'il qaum wa ma halahum wa ma jazauhum. Itu makna Maknanya, apa kisah hewang ni golongan kiri ni di kiamat besok? Macam mana keadaan ni? Apa balasan ni yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka? Ke dunia ni bolehlah kita kedebek, kita cakap macam-macam. Kan? Dokek sanun besok, kita akan sonyap sejuta bahasa. Menyosal nak kembali ke dunia. Lepas tu kita diberitahu oleh Allah. Neraka ni bukan main-main. Neraka ni bukan satu bondo yang boleh kita pandang sepi. Tetapi kena beri perhatian. Oleh sebab itu lepas semayang, apa dia doa? Mohon kita selamat daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar.
Selamatkan kami daripada api neraka. Dan kita tahu guru kami sama hadir di kitab amalan orang soleh. Saya tinggal lepas subuh, lepas maghrib, diulang 7 kali. Supaya jangan abaikan. Minta betul-betul. Bila mana kita tahu apa sebenarnya cerita pasal neraka. Saya buka satu buku kisah seorang ulama hadis. Dia menyusun berkenaan tentang huru-hara di hari kiamat. Dia susun hadis-hadis. Bila dia semak balik, dia baca kitab yang dia susun tu, langsung pengsan dia. Pengsan dia kerana terkesan di hati dia. Bila mana membaca hadis berkenaan tentang hari kiamat. Bila dah sedar daripada pengsan ni, tak selera nak makan. Akhirnya, tak selera nak makan membawa kepada meninggal dunia. Ini disusun oleh orang-orang soleh, kisah-kisah mereka. Mungkin kita tak sampai tahap sebegitu. Sekurang-kurangnya dengan cerita macam tu, adalah sedikit sentuhan. Janganlah kita rasa benda tu mengambil mudah tentang persoalan hari akhirat. Kerana maun ko tak maun ko, kita percaya ko tak percaya ko, kita pasti akan mana? Untuk jawablah. Poi. Kita tetap akan poi. Dalam bahasa kita tetap akan pergi. Itu dia. Okey. Jadi daripada huraian pengajaran ayat yang ke-41 ini maknanya siapa yang menerima amalan pada sebelah kiri, maka dia termasuk di kalangan golongan kiri. Dia antara masa yang paling amat mendebarkan, iaitu menerima kitab amalan di akhirat. Dia tunggu ya. Kalau tiba-tiba kitab amalan tadi dapat ke sebelah kanan, dia punya riang meloncak, dia berkata orang bau. Beriang sungguh, dia beruntung bagi dia. Tapi kalau dia tak terima kitab amalan sebelah kiri, dia cakap cilako ayaku, mana dia nak letak muka. Tu kesanun besok. Macam mana keadaan yang terima kitab, wallahu alam. Tapi itu dah diceritakan dalam kitab-kitab yang saya rujuk, begitulah keadaannya. Malah kalau dia lari sekalipun, untuk lari daripada menerima kitab amalan sebelah kiri, dia akan tetap mengejar dan kembali kepada tuannya. Waliyazubillah. Harap-harap kita mohon pada Allah, kita menerima catatan amalan sebelah kanan, insya-Allah. Di situ kita dapat persiapan dan persediaan. Maka di dunia inilah kita laksanakan amal dengan sebaik mungkin. Okey ya. Jadi hasil dapatan daripada ayat yang 41 ini, apa dia? Yang kedua, dia punya susah, sengsara keadaan di akhirat kerana mereka ini senantiasa berada di dalam azab. Ayat yang seterusnya, dia dah masuk dah. Fi samumin wa hamim. Ayat yang ke-42. Jadi fi itu pada, dalam. Ya, dalam. Fi itu dalam. Maknanya mereka di dalam. Jadi siapakah mereka itu? Golongan kiri. Fi samum. Samum ni apa? Angin yang sangat panas. Lepas tu wahamim, dan air yang sangat mendidih. Jadi di sini kita akan bincangkan tentang rahsia samum dan juga hamim. Samum ni apa dia? Kita Arab kata ar-rih al-harrah allati tadkhulu fi masamil badani. Mana angin yang sangat panas membakar sehingga menembusi rongga-rongga badan. Api panas ini
datangnya daripada kepanasan api neraka. Mula-mula sebelum masuk neraka, merasa dulu macam mana angin. Angin tadi panik membakar. Belum masuk api lagi ni, baru cerita angin. Dan bukan sekadar membakar, dia menembusi rongga badan. Itu dia. Itu dikatakan samum. Disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya, tafsir Imam Ar-Razi. Dia kata apa? Bukan sekadar panih tetapi busuk. Dia kata apa? Imam Fakhruddin Ar-Razi ada sebut as-samum hiya hawaun muta'aqqinun yataharraku min janib ila janib fa'iza insyaqqal insan minhu yubsidu qalbahu bisabibil uqunah wa yaqtuluhu. Dia cerita apa? Samum itu angin. Lepas tu busuk. Lepas tu membinasakan. Tiup daripada satu tompek ke satu tompek. Apabila manusia ni, ashabus shimal ni, menyodot bila sodot, dia akan merosakkan hati dan membunuhnya kerana bau yang sangat busuk. Bunuh tapi tak mati-mati. Cuba fikirkan. Mula-mula sebelum cerita pasal air, cerita pasal angin pun kita tengok amat dahsyat sekali keadaannya. Itu satu. Lepas tu hamim. Hamim tu mana apa? Panih. Air panih. Yang kepanasannya tadi tahap penghabisan. Kalau contoh dia, apa yang paling panih dalam dunia ni? Dalam cakrawala ni, paling panih kita kata cahaya matahari. Tetapi di dalam neraka, panih tadi melebihi 70 kali ganda daripada api yang ada. Yang kita fahami. Itu katakan, nah kita arah kata ma'un harrun qad intaha harruh. Api panas yang kepanasannya tadi berada di tahap penghabisan. Jadi apabila angin panas tadi membakar tubuh dan organ-organ dalaman, maksudnya belum terima air lagi, baru terima angin, dia boleh membakar tubuh dan juga organ-organ dalaman. Lalu orang dalam ashabus shimal ini, dia akan bersegera mencari air untuk menghilangkan kepanasan. Jadi kalau kita faham, ke dunia ni kalau kita rasa panih, kita akan cari air. Maka di dalam neraka pun begitu juga. Maka dapat cari air. Diingatkan boleh menghilangkan dahaga. Tetapi sebenarnya air panas jadi merupakan air yang amat menggelogak, amat panas. Maka bukan sekadar boleh membakar, tetapi hancurlah tubuh mereka. Jadi sifat air yang kita fahami tidak sebegitu di dalam neraka. Kalau kita dengar setakat ini pun kita tidak rasa apa-apa, tak dapat ada nak khabar dah. Disebut di dalam Al-Quran perbincangannya dan ulama mengulas bagaimanakah sifat samum, bagaimanakah sifat hamim. Disebut di dalam surah Muhammad ayat 15. Dalam surah Muhammad firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Maksudnya apa? Mereka diberi minum dari air yang mendidih sehingga menjadikan isi perut mereka hancur. Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau tengok betapa seninya jiwa, lembutnya jiwa orang soleh, apatah lagi para sahabat bila dengar kisah ini, ada yang tak selera, ada yang tak lalu makan dan terperanjat, pingsan dan sebagainya. Kita memang insafi, kita tidak sebegitu. Saya pun tidaklah sampai tahap mereka. Mudah-mudahan kita dengar cerita ni, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan secangkir perasaan sedemikian supaya kita ada perasaan khauf, takut kita kepada Allah dan kita tak berani melakukan maksiat. Okey ya. Jadi kita tengok kepada pengajaran hadis, pengajaran ayat. Disebut oleh Imam Ar-Razi bahawa ayat ini Allah menyebut perkataan samum dan hamim. Angin panih, air panih. Tanpa menyebut api dan kedahsyatannya. Sebagai isyarat apa? Ini merupakan yang paling ringan kepada yang paling berat. Di sana, rupanya ini yang ringan. Belum lagi api neraka lagi. Bau, angin dan air. Kita tengok hancur. Kita tengok terbakar. Belum lagi cerita api. Ya. Ini kerana Imam Ar-Razi menyebut kerana angin dan air sifat dekat dunia sejuk. Tapi di akhirat, itu dalam neraka, panas membakar. Maka cuba bayangkan kalau api yang memang sifat panas di dunia, lagi sudah tentu kepanasannya di akhirat, nanti tidak dapat kita bayangkan. Itu dia. Uslub Al-Quran. Menyebut uslub ni gaya bahasa Al-Quran. Menyebut seksa yang ringan supaya tergambar kepada kita kedahsyatan seksanya yang berat. Haraplah tuan-tuan, kita mohon pada Allah, Allahumma ajirna minan nar, selamatkanlah kami daripada api neraka. Risau sikit supaya sebab apa kita memandang ringan separuhnya, sebahagiannya kerana kita tidak mengetahui macam mana keadaan dalam neraka. Kita tahu sekadar tahu panih, tapi macam mana panih, macam mana dahsyat maka diterangkan di dalam suratul Waqiah. Kita fikir surah Waqiah, apa yang kita set hanya sekadar nak buatkan rezeki, tidak apa-apa. Betul sebahagian daripadanya. Dan insyaAllah bila sampai ayat ini nanti, saya akan terangkan, saya akan ceritakan berdasarkan daripada kajian dan juga ulasan para ulama di manakah rahsianya ayat murah rezeki di dalam surat Al-Waqiah. Sampai ayat saya cerita. Ini belum sampai ayat lagi. Di manakah sir, rahsia seseorang tadi dapat kaya, dapat mudah joki, tidak apa-apa. Mana ayat di dalam surat Al-Waqiah ada. Tapi sebenarnya belum sampai lagi. Dah sampai saya cerita. Okey ya. Kita masuk kepada ayat yang ke-44. Saya tak nak syarah panjang. Panjang lagi perbincangan ni. Tapi kita ambil faham secara umum dulu beza antara samum dan juga hamim. Okey. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-43. Tadi ayat 41, 42. Ayat yang seterusnya 43. Apa dia tuan-tuan dan puan sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zillim min yahmum.
Wa tu dan. Zil itu makna apa? Naungan. Naungan daripada asap hitam. Asap hitam, asap mana? Asap neraka Jahannam. Ini cerita dulu pasal angin, pasal air yang panas, cerita pasal naungan asap hitam. Ya. Jadi wazillim min yahmum. Ya. Dikata apakah makna yahmum? Apa makna yahmum? Wazil tu naungan. Yahmum ni sini ada banyak tafsiran. Di dalam terjemahan kita asap yang hitam. Asap mana? Api neraka Jahannam. Jadi di sini yahmum ada beberapa pentafsiran daripada ulama. Saya rasa perbincangan kita sampai sini ya, sebab di Isyak dah okey dah. Ini pun ada lagi dia punya ulasan. Jadi dengar elok, dengar baik-baik bila mana kita baca siapa yang mengamal suratul Waqiah sampai ayat ni tadabburlah elok. Hayatilah, mohon pada Allah. Ayat tu sampai ayat ni minta pada Allah selamat daripada azab neraka Allah. Bila kita dah tahu dia punya dahsyatnya. Jadi yahmum ini disebut oleh pentafsiran dan tafsir antara Ibnu Jarir, Ibnu Abbas menyatakan yahmum ini maknanya dukhanun aswad, iaitu asap hitam. Itu tafsiran daripada Ibnu Abbas. Tafsiran yang kedua daripada Imam Mujahid menyatakan yahmum ini maknanya dukhanu Jahannam, iaitu asap neraka Jahannam. Maka daripada dua-dua tafsiran ini kita tengok penterjemah kitab ni dia menggabungkan dua tafsiran, iaitu asap neraka Jahannam yang hitam. Kerana di dalam tafsiran yang pertama dikata asap hitam. Dalam tafsiran yang kedua kata asap neraka Jahannam, maka digabungkan asap neraka Jahannam yang hitam. Ini belum cerita pasal api ni, cerita pasal asap. Dia cerita macam mana keadaan orang yang didatangi asap neraka Jahannam yang berwarna hitam. Ya. Jadi satu lagi tafsiran Ad-Dhahhak menyatakan apa dia? Dia kata an-naru sauda wa ahluha sudun wa kulli syai'in fiha aswad. Maknanya api neraka hitam, penghuninya hitam, dan semua dalamnya adalah hitam. Maksud kita kalau auzubillah janganlah. Penghuni neraka semua berwarna hitam, asap hitam, neraka itu pun hitam. Panas yang amat panas. Api yang ada di dunia ni merah, tak panas ni sebenarnya. Yang terpanas warna hitam. Macam mana tu? Kita dah cerita 70 kali ganda. Apa yang paling panas dalam dunia ni? Dalam neraka 70 kali ganda. Sekiranya ahli neraka, dan tafsir surah Yasin saya dah rujuk, sekiranya ahli neraka keluar daripada neraka berada di atas dunia, berada dalam api yang paling panas sekali, maka dia boleh tidur dan boleh bergolek kelontang. Bayangkan, ibarat lopeh daripada penjara lah. Busuk orang ahli neraka bila mana ahli dunia terhidup boleh mati. Macam mana tu tak terbayang, luar daripada batas akal kita yang terbatas. Nak cerita, disebutlah kitab-kitab syarah para ulama dalam kitab-kitab mereka.
Ya, dengan rujukan dan nas-nas yang dibentangkan oleh mereka. Jadi itu nak cerita pada tuan-tuan, puan-puan sekalian, keadaan mereka tak ada yang sojok walau sedikit, tak ada yang, dan tidak ada yang rasa selesa. Bayangkan apa yang kono pada mereka ini berturut-turut. Bermula daripada angin yang panas, membakar sampai ke tulang. Lepas tu, panas mereka pun amat dahaga. Dia nak minum. Menggelogak pula. Parut putus segala isi parut. Rasa macam mula-mula nak cari angin. Panis. Terbakar. Rasa panis sampai ke tulang. Rasa panis. Cari air. Diharapkan hilang dahaga. Bila minum, putus isi parut. Azab lagi, carilah topik lain, cari topik nak bertodoh pula, iaitu naungan. Tompek ia berlindung, tompek ia bertodoh pun panis juga. Asap api neraka, bila mana asap tadi dia masuk ke dalam rongga-rongga, mencekik pernafasan mereka, rasa tak bernafas. Cuba bayangkan, kita kat dunia ni panas sikit pun dah rasa tak kuat kita. Cari RNR. Cari. Dulu bolehlah kita minum kek kodai. Sekarang ni kita minum dalam keto. Bungkui semua normal baru. Kan? Ada lagi lah buka aircon. Kok aircon pun panis. Ada kodai cari. Boleh kita beri gas, masuk gas. Ni ke sana mana nak cari? Fikirkanlah. Dekat dunia panis boleh kita cari alternatif, mandi ke apa ke. Dekat sana mana nak mandi, tompek air yang sejuk, air panis, asap panis, lepas tu pula angin pun panis. Cubalah kita fikirkan dan cubalah kita bayangkan. Lepas tu kita dah tahu macam mana step-step, macam mana penerokaan ahli golongan kiri ke dalam neraka. Belum cerita api, cerita pasal angin, cerita pasal air, cerita pasal asap. Kita cerita mereka disediakan, disajikan azab-azab yang amat dahsyat. Belum cerita yang lain. Oleh sebab itu tuan-tuan puan sekalian, sama-samalah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua ini, kita mohon minta pada Allah sungguh-sungguh agar kita ini selamatkanlah kita daripada azab api neraka Allah. Tuan-tuan, itu yang kita harapkan. Kita minta sangat-sangat. Dalam kalau kita sedikit seteringan, kalau kita lopeh sampai ayat waqina azabannar tu, diulanglah 3 kali. Waqina azabannar, dalam doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita sedikit sebut diulang 3 kali. Apa sebab kita minta pada Allah diulang 3 kali, maka neraka itu akan bermohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah orang yang berdoa ini daripada masuk ke tempatku. Mau ke tahap itu dan neraka mohon untuk kita kalau kita berdoa waqina azabannar, malah diulang beberapa kali, dan sekitar kata diulang 3 kali. Tetapi jangan doa saja. Dah dapat dah ni. Jangan doa dengan hati, bukan doa dengan mulut. Tu adab sebab jasad kita ada roh dalam Kita berdoa kedua-dua sekali dengan penuh pengharapan. Kalau kita jumpa orang pun nak dapatkan projek, kau nak dapatkan bantuan, macam mana cara kita minta? Sanggup bersusah payah, cara cakap tulis surat apa lagi? Kita gunakan sehabis hikmah, sehabis protokol kita ikut. Dan dia punya mulut manis dengan hati yang kerendahan hati minta ke orang bantuan dan sebagainya. Ini kepada Allah, pemilik segala alam ini. Lagilah kita kono minta dengan penuh kerendahan hati, tuan-tuan puan sekalian. Tu adab adab batin bila mana kita mohon kepada Allah, merasakan kita ini berjiwa hamba.
Itu kan bila mana kita kongsi cerita macam ni, itulah harapan kita. Kita ada jiwa sebagai seorang hamba kembali kepada Tuhannya dengan penuh kesedaran dan juga dengan penuh keinsafan. Insya-Allah dan juga alhamdulillah. Saya rasa itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Kita ada seminit lagi. Kita tutup dengan kita membaca istighfar dan tutup dengan doa insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa والحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أستغفر الله رب البرايا